Keunikan identiti bangsa yang tak seharusnya pupus oleh zaman. Tulisan tradisional Bugis Lontara. Tulisan merupakan salah satu tinggalan sejarah peradaban manusia yang banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam mencapai kemajuan yang semakin ke depan, satu-satunya tinggalan tradisi yang dahulunya merupakan kebanggaan bangsanya kini semakin pupus ditelan dek zaman. Jika ditanya, adakah anda tahu apa itu lontara? Maka segalanya akan terjawab di sini. Lontara, asalnya lontara ini adalah dari daun, jenis daun pokok palma. Kemudian aksara Bugis ditulis di atas lontara itu. Daun tuh pohon lontara artinya sekarang dipanggil apa? Pohon lontar juga nah. Yang dibuat dia punya mayang kan. Buat gula. Orang panggil tak. Pokok tak bahasa Bugisnya. Pokok tak atau pohon lontar bahasa Bugisnya pohon lontar tak. Okey, lontara ni sebenarnya ada dua konsep yang maksud bagi lontara. Pertama, maksud dia dari segi tulisan. Saya merujuk pada yang pertama ni tulisan. Tulisan ni panggil tulisan lontara. Dulu oleh kerana kertas tak ada, masyarakat Bugis dia menggunakan sistem ayat perkataan lontara ni ditulis kat pokok lontar. Pokok lontar ni sejenis pokok seperti pokok pinang tinggi, di mana pelepahnya tu agak besar lebar. Jadi tulisan tu ditulis di situlah. Dan sampai sekarang masyarakat Bugis tetap menggunakan tulisan aksara Bugis tu dan lontar tu dia daripada perkataan itulah ditulis mula-mula ditulis dalam pokok daun pelepah lontar. Jadi kekal sampai sekarang. Dan konsep kedua ni lontara ni ada satu lagi maksud. Lontara ni adalah family tree dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu ni dipanggil sebagai salasila keturunan. Itu pun dipanggil lontara. Ada dua sebenarnya konsep lontar, satu lagi lontara. Okey. Kalau penulis asal aksara lontara ini namanya Daeng Pamatek, lahir di Kampung Lakiun, Goa. Beliau adalah salah seorang tokoh sejarah kerajaan Goa yang tidak dapat dilupakan karena karya besar yang ditinggalkannya. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan menyebut nama Daeng Pamatek, orang lantas mengingat karyanya yaitu huruf lontara. Di depan saya ni adalah contoh tulisan Bugis, yang mana tulisan ni inilah contohnya yang apa
Yang ini buku panduan tentang hari baik dan hari yang tak berapa baik. Ada satu lagi konsep yang lain bagi tulisan Bugis. Yang ini tulisan Bugis yang kuno. Ada satu lagi konsep iaitu tulisan bentuk macam ni. Tulisan yang dalam Al-Quran di mana dia disebutkan dan diterjemahkan sebutan dia, bukan diterjemahkan, dibunyikan dalam sebutan bahasa Bugis. Aksara Bugis merupakan salah satu dua aksara yang tua di Nusantara, punya sejarah yang cukup panjang. Dari segi bunyi, lontara ataupun aksara Bugis ini semuanya berbentuk vokal, dia tidak ada dalam bentuk konsonan. Dia pernah menjadi tulisan yang digunakan bukan hanya di kalangan masyarakat Bugis, tetapi juga di Nusantara sampai termasuk di Brunei, di Borneo, kerajaan Brunei khususnya. Lontara ini juga ataupun aksara Bugis juga dari segi susul galungnya dia diambil daripada bentuk pagar bambu. Satu, yang kedua dia juga daripada bentuk ketupat segi 4 bujur. Kemudian apabila dipotong secara menonjol, maka bentuk-bentuk inilah yang membina aksara-aksara Bugis atau lontara. Ini dipanggil selama 4 bujur, punya falsafah tersendiri dalam budaya Bugis. Sebenarnya tulisan Bugis ni tulisan peringkat yang memang kebangsaan bagi masyarakat Bugis di Sulawesi, dan sampai sekarang ni dijadikan sebagai satu silibus bagi pembelajaran PDPC di sekolah rendah, di mana ada satu subjek iaitu tulisan Bugis. Dan bagi dia berkembang macam itulah sampai sekarang lah, maknanya berkembang. Tapi bagi kita di Malaysia ni, proses untuk penulisan Bugis ni memang orang tua dulu-dulu je, zaman datuk nenek saya je yang menggunakan aplikasi tersebut. Banyak kitab lama daripada Sulawesi ataupun kitab-kitab ditulis oleh ulama-ulama daripada sini ataupun daripada Sulawesi sekalipun, banyak semua dalam tulisan Bugis. Tapi dari hari ke hari perkembangan tentang tulisan Bugis ni makin menurun, makin ramai peringkat generasi bawah ni tak tahu. Kalau diteliti dari segi tulisan Bugis tu, kebanyakan dah ramai yang sebenarnya tak tahu. Bukan saja di kalangan orang Melayu, kalau kita tanya pernah dengar, pernah tengok tulisan Bugis ke apa-apa, rata-rata memang mereka ratanya memang 99% lah mereka tak tahu. Dan jangan kata bangsa Melayu atau bangsa Jawa ke apa-apa, bila kita tanya sendiri orang Bugis sendiri, yang mana mak bapak dia, keturunan dia, datuk nenek moyang dia dulu orang Bugis, bila kita sebut bahasa Bugis atau tulisan Bugis, dia pun banyak yang tak tahu tulisan Bugis tu bentuk macam mana. Jadi sebenarnya perkembangan dari segi bahasa Bugis ni dah mengalami penurunan tu. Okey, untuk tulisan Bugis maknanya dah tak ada sangat yang menggunakannya. Cuma di bawah Persatuan Bugis Negeri Johor, kita dah buat kelas bahasa Bugis dengan tulisan Bugis. Kita kembangkan balik, kita ajar balik biar benda yang budaya kita yang semakin pupus ni, biar kita kembangkan balik, kita hidupkan balik, biar generasi akan datang tahu bahawa orang Bugis ni bukan saja sebuah bangsa yang kuat pelayaran di laut, boleh menjajah ekonomi, sektor politik pun dia boleh menguasai, boleh menjadi sampai peringkat menjadi sultan ke apa-apa. Jadi kita tak lupa kepada budaya kita juga, iaitu salah satunya bahasa dan tulisan. Jadi di bawah Persatuan Bugis ni kita hidupkan balik, biar generasi akan datang ni tahu bahawa bukan saja bahasa Bugis ni terkenal dalam bidang politik, ekonomi, sosial, tapi kita juga punya tulisan tersendiri. Bukan sahaja melalui pembukaan kelas tulisan Bugis,
namun juga terdapat beberapa individu yang berusaha melestarikan tulisan Bugis dengan mencipta aplikasi Bugis Keyboard yang dapat digunakan dalam setiap platform seperti Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dengan ini, tulisan Bugis tidak akan dilupakan dan dapat dikenali hingga generasi akan datang.